Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi semua anak-anak cikgu di rumah. Okay, hari ini kita bertemu lagi di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dalam program tuition online Perlis Mengaji. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi lagi. Okay, untuk subjek matematik. Cikgu harap anak-anak kat rumah sentiasa dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang baik. Okey, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan lihat ataupun kita akan belajar dan berkongsi tajuk wang lagi. Okey. Hari itu kita dah tengok sedikit subtopik tajuk wang. Okey. Hari ini kita akan sambung lagi dalam tajuk yang sama tapi dalam subtopik yang berlainan. Okey, cikgu harap anak-anak kat rumah dah bersedia. Dan kalau boleh sediakan buku teks tahun 6. Kemudian boleh sediakan alat tulis untuk sama-sama kita menjawab soalan dan sama-sama membuat jalan pengiraan ataupun kita cuba untuk selesaikan penyelesaian masalah. Okey, insya-Allah. Okey, apa yang kita nak berkongsi hari ini? Okey, masih dalam tajuk wang. Untuk yang sebelum ni kita telah mempelajari harga jual, harga kos, untung, rugi dan diskaun. Okey. Peratus pun kita dah juga mempelajari sedikit macam mana untuk kita mencari peratus. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari ataupun berkongsi iaitu subtopik iaitu bil, rebat dan juga invoice. Okey, ini kita akan tengok apa itu bil, rebat dan invoice. Okey. Okey, bil, rebat dan invoice. Ini adalah tiga benda yang berbeza. Apa itu bil? Bil ialah penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Maksudnya kita menerima sesuatu bil, bil ni macam resit ataupun satu penyata pembelian ataupun perkhidmatan yang kita perlu bayar. Okey, nanti kita tengok contoh apa itu bil. Okey, rebat pula. Rebat ialah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Okey, potongan daripada sejumlah bayaran. Maksudnya kita beli sesuatu barang, kita akan dapat diskaun ataupun daripada pembelian yang kita beli. Ataupun dia bagi rebat. Rebat ni dia lebih kepada macam kupon diskaun untuk kita guna selepas pembelian seterusnya. Okey, dan yang ketiga ialah invoice. Apa itu invoice? Invoice ialah maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah wang yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatat secara terperinci. Invoice ni selalunya dihantar kepada kedai-kedai yang besar ataupun contohnya sekolah. Sekolah juga membeli barang peralatan sekolah dengan menggunakan invoice. Okey, nanti kita tengok macam mana contoh-contoh invoice. Okey. Seterusnya contoh bil. Okey, bil. Anak-anak kena tahu, okey. Macam mana bil-bil yang terdapat di rumah. Kat rumah pun ada bil. Banyak bil yang kita boleh lihat di rumah. Okey, ini adalah contoh bil Astro. Okey, Astro. Kalau untuk anak-anak yang melanggan Astro di rumah, mungkin dia pernah lihat bil Astro. Okey, bil ni dia mempunyai apa? Mempunyai tarikh penggunaan, bulan berapa penggunaan Astro ini dan jumlah ataupun amount yang dinyatakan yang perlu dibayar. Okey, ini adalah contoh bil Astro yang perlu kita bayar. Ini adalah contoh bil perkhidmatan. Okey,
ini adalah contoh bil elektrik. Bil elektrik pun sama. Kita guna elektrik di rumah, kemudian kita terima bil untuk berapa kegunaan yang kita perlu bayar. Okey, ini adalah contoh bil elektrik. Anak-anak boleh tengok bil-bil yang ada di rumah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Ini adalah bil pembelian. Bil pembelian ini macam resit Maksudnya kita pergi ke pasaraya ataupun ke kedai, kan? Kita beli barang, kita menerima resit ataupun bil. Ini adalah bil pembelian. Kita boleh semak di sini. Adakah maklumat-maklumat di dalam bil tersebut adalah betul atau tidak? Okey, daripada bil-bil ni kita boleh lihat adakah tarikhnya, jumlahnya betul atau tidak. Kita boleh semak kembali setiap apa pembelian yang kita telah buat. Okey, ini adalah bil-bil pembelian. Okey, ini adalah contoh bil di restoran. Di restoran, okey, ini makanan yang telah ditempah dan pihak restoran telah mengeluarkan bil bayaran. Okey, dia letak kat sini butir-butir makanan yang ditempah, kuantiti, harga dan nilai semua harga. Ini adalah bil yang lengkap jugalah, tapi ditulis dengan tangan, bukan cetakan. Okey, ini adalah contoh bil. Okey, so kita lihat seterusnya kita lihat contoh rebat. Rebat, apa itu rebat? Rebat ialah apa tadi? Potongan harga ataupun kupon potongan. Okey, so kita tengok. Ini adalah contoh rebat daripada Aeon, Pasaraya Aeon. Okey, yang kita tengok kat sini. Ini adalah rebat RM10. Macam mana selalunya kita nak dapatkan kupon ini? Selalunya kupon boleh diterima. Ini dia panggil rebat voucher. Okey, macam mana kita nak dapat rebat voucher? Selalunya kita membuat pembelian yang dinyatakan. Contohnya pembelian RM100, kita akan menerima RM10 rebat. Okey, selalunya awak akan pergi ke pasaraya-pasaraya besar, awak akan tengok selalunya diiklankan bagaimana untuk mendapatkan rebat. Selalunya dia ada cara ataupun dia ada macam mana, maksudnya kita beli barang dengan harga RM100 atau RM200. Maksudnya rebat ni telah ditetapkan dengan pembelian, beberapa pembelian baru kita dapat rebat tersebut. Dan tak semua kedai yang menyediakan kupon rebat. Okey, ini adalah contoh rebat voucher di Pasaraya Aeon. Okey. Okey, ini adalah voucher rebat dari Pak Sen, Pasaraya Pak Sen. Contoh, kalau Pak Sen memang selalu ada pembelian RM150, pembelian RM200 dan ke atas, kita akan menerima rebat. Rebat ni kita perlu tuntut di kaunter perkhidmatan sesebuah pasaraya. Okey, bila kita nak guna rebat ni? Rebat ini kita boleh guna untuk pembelian seterusnya. Okey, pembelian yang kita beli sekarang, contohnya kita beli barang dengan harga RM200. Okey, Pak Sen menetapkan, pihak pasaraya Pak Sen menetapkan pembelian RM100. Okey, pembelian RM100 akan menerima rebat sebanyak RM10. Contoh okey, kalau kita beli barang dengan harga RM200, bermaksud kita akan menerima rebat voucher sebanyak RM20. Okey, bila kita nak guna rebat tersebut? Selalunya rebat voucher ataupun diskaun voucher ni kita boleh guna untuk pembelian seterusnya di pasaraya yang sama. Okey. Ini adalah contoh rebat voucher ataupun diskaun voucher RM20 untuk
Dia kata kat sini, free RM20 Parkson promotion voucher with every purchase of 200 from the cosmetic and fragrance. Alright. Untuk pembelian RM200, okay, kita akan menerima voucher sebanyak RM20. Maksudnya RM20 dalam pembelian apa ni dia kata? Kosmetik dan minyak wangi. Okey, selalunya kalau kita membeli kurang daripada 200, kurang daripada yang telah dinyatakan, kita tidak akan menerima rebat yang dinyatakan. Okey. Alright, seterusnya kita tengok contoh invoice. Contoh invoice. Ini adalah contoh invoice. Okey. Dia ada apa? Okay, kita tengok dulu. Dia dalam jadual ini, dia ada bilangan, dia ada perihal, maksudnya maklumat barang yang kita beli, ada kuantiti, ada harga seunit dan jumlah harga. Okey, nanti kita akan baca dan detailkan lagi bagaimana ataupun apa ciri-ciri yang terdapat dalam invoice. Okey, seterusnya contoh invoice yang ini. Toko buku Supreme Sendian Berhad. Okey, ini ada nama kedai buku, nama pembekal, nama pembeli, nombor invoice dan butiran-butiran invoice. Okey, nanti kita lihat apa yang perlu ada dalam invoice. Okey. Okey. So kita tengok kalau anak-anak ada buku teks, boleh rujuk muka surat 72. Okey. Mengenai bil dan ribat. Okey, bil dan ribat. Bil dan ribat selalunya dia berkaitan. Okey. Sebab kita akan gunakan ribat untuk pembelian yang disediakan ataupun ribat yang kita dapat sebelum ni dan dimasukkan dalam bil. Okey, cuba tengok buku teks muka surat 72 ataupun yang tak ada boleh tengok di sini bil dan ribat. Kita tengok perbualan di antara ibu dan anak ini dan juga orang yang menjual ni. Okey, di kedai. Okey, jumlah bayaran ialah RM200.50. Okey. Okey, apa yang perempuan wanita yang berbaju oranye ni bercakap? Oh, saya ada kupon rebat RM5 pada minggu lepas. Ini kuponnya. Okey, apa yang maksud di situ? Maksudnya, jumlah yang dia perlu bayar ialah RM209.50. Okey, dia cakap, pembeli bercakap, dia kata dia ada kupon ribat RM5. Maksudnya, kupon ribat tu adalah diskaun. So, dia ada diskaun RM5. Kupon yang dia telah dapat sebelum ini. Okey, so penjual cakap apa? Baiklah puan, baiklah. Puan hanya bayar RM204.50. Puan dapat lagi kupon ribat untuk pembelian pada kali ini. Ini resit puan dan kupon itu. Terima kasih. Okey, kalau kita lihat di sini, di kotak yang kuning ni, okey, rebat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Okey. Kalau kita membeli di Pasar Raya Mewah ini dengan pembelian RM100, kita akan menerima rebat sebanyak RM5. Okey, cuba kita lihat resit yang dinyatakan. Okey. Minyak masak sebanyak 2 paket. Ini adalah harga RM14.70 ialah harga satu kuantiti satu. Okey, minyak masak dibeli dengan 2 paket. Okey, iaitu jumlahnya ialah RM29.40. Okey, beras. Beras kuantiti dengan 3 kuantiti, iaitu satu ialah RM30.50 dan jumlah untuk 3 RM91.50.
Okey, jag iaitu jag air. Jag air berharga RM22.15 untuk satu dan telah dibeli dengan 4. Okey, 4 unit jag. Okey, dan jumlah untuk jag ialah RM88.60. Ini adalah jumlah ataupun maklumat yang telah dinyatakan dalam resit. Okey, so kuantiti barang ialah 9. Okey. Okey, jumlah harga. Apabila telah dicampur, dijumlahkan ke semua barangan yang telah diberi, okey, jumlahnya ialah RM209.50. Okey, dan pembeli tersebut telah memberi kupon rebat satu iaitu RM5. So, kupon rebat bermaksud diskaun yang boleh ditolak daripada harga yang perlu dibayar. Okey, rebat RM5. So, RM209.50 tolaklah dengan rebat yang diberi RM5. So, jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli ialah RM204.50. Okey, ini adalah yang perlu pembeli bayar. Okey, dekat resit ni kita boleh tengok satu, nama kedai yang kita beli, maklumat barangan yang kita beli, jumlah harga dan tarikh dan masa yang dijalankan pada masa itu waktu kita beli. Selalunya kita perlu semak sebelum kita keluar daripada kedai, semak semula resit ataupun bil yang telah kita dapat. Kita semak betul tak barang ni kita beli, betul tak jumlah ini kita beli barang, supaya kita dapat semak adakah kadang-kadang resit ni salah cetak ataupun mungkin penjual salah tekan ataupun ada masalah kepada resit. Jadi untuk keselamatan, untuk tidak berlaku hal-hal yang tidak diingini, kita semak dulu sebelum kita keluar daripada kedai. Okey, so cuba kita lihat di sini, di kotak pink ini. Berapa keping kupon rebat yang Puan Sunita dapat? Bolehkah kamu terangkan dan sebabnya? Okey, dengan harga RM204.50, berapa kupon rebat yang pembeli ini dapat? Okey, berapa? Maklumat yang kita tahu tadi, ini adalah maklumat. Rebat RM5 diberi setiap pembelian 100. Jadi kalau kita lihat di sini, RM204, Puan Sunita akan menerima 2 keping rebat RM5. So, jumlah rebat yang diterima ialah RM10. Kenapa? Sebab ada 200 dalam 209. Okey? Ada 200 dalam RM204.50. Jadi, Puan Sunita menerima 2 keping rebat RM5. Alright? Okey, harap anak-anak faham, dan nanti kita akan tengok contoh macam mana penggunaan rebat dan berapa yang dinyatakan ataupun berapa rebat yang kita terima. Okey, seterusnya kita lihat invoice. Okey. Invoice. Invoice ialah maklumat, barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Okey, terperinci. Okey, jom kita lihat di sini. Kita lihat dialog ataupun perbualan di antara pembeli dan pembekal. Okey. Tuan, ini invoice bagi barang-barang yang akan dihantar ke pustaka cerah. Mohon tanda tangan. Maksudnya ini adalah pembekal. Okey. Ini adalah pustaka cerah. Baiklah, salinan untuk rekod syarikat sila simpan di dalam
file. Okey. Kita tengok ini adalah invoice daripada pembekal. Okey. Apa yang ada dalam invoice? Yang pertama, yang perlu ada dalam invoice ialah nama dan alamat penjual. Ini contoh. Syarikat ABC, nama dan alamat penjual. Okey, syarikat ABC ni adalah penjual. Bawahnya ialah nama dan alamat pembeli. Kepada siapa? Maksudnya kepada Pustaka Cerah. Okey, ini adalah maklumat ataupun invoice yang invoice barangan yang dibeli oleh Pustaka Cerah daripada syarikat ABC. Okey. Itu maklumat yang kedua. Maklumat yang ketiga ialah nombor invoice. Setiap invoice mesti ada nombor siri invoice. Okey, tarikh invoice. Tarikh ni sangat penting. Okey, ini adalah tarikh. Okey, dah habis yang itu, kita lihat kepada jadual di bawah. Okey. Jadual, apa yang ada dalam jadual? Jadual mempunyai yang pertama, kuantiti. Yang kedua, butiran ataupun barangan yang dibeli. Yang ketiga ialah harga seunit. Seunit bermaksud harga satu. Kemudian jumlah semua. Okey. Cuba kita lihat di sini. Maklumat atau pesanan barang yang dibeli. Kuantiti, contohnya kalkulator model AA. Okey, kuantiti sebanyak 50 unit. Okey, harga seunit ialah RM53. Okey, maksudnya Pustaka Cerah telah membeli sebanyak 50 unit kalkulator model AA. So, ini harga satu dan jumlah harga untuk 50 kalkulator ialah RM2,650. Okey, ini adalah jumlah keseluruhan untuk kalkulator. Okey, yang kedua ialah kamus. Kamus sebanyak 30 buah kamus. Harga seunit bagi kamus ialah RM22.40 dan jumlah keseluruhan bagi kamus ialah RM672. RM672. Okey, yang seterusnya ialah file. Dengan kuantiti sebanyak 20 unit dan harga seunit ialah RM6.90 dan jumlah keseluruhan bagi file ialah RM138. Okey, sejumlah kesemua untuk tiga barang tersebut ialah RM3,460. Okey, adakah itu yang perlu dibayar oleh Pustaka Cerah? Okey, cuba kita lihat. Cuba kita lihat di bawah jumlah ini. Tolak diskaun niaga sebanyak 20%. Apa maksud diskaun? Diskaun ialah potongan harga dari harga asal diberi potongan harga. Sebanyak berapa? Maksudnya 20%. Kita darabkan 20% daripada jumlah keseluruhan iaitu RM3,460. Okey, so kita dapat nilai diskaun iaitu sebanyak RM692. Okey, sekarang bila kita dah tolak, kita dapatlah jumlah bayaran yang perlu Pustaka Cerah bayar kepada syarikat ABC sebanyak RM2,768. Okey, ini adalah detail ataupun maklumat-maklumat barangan yang telah dibeli dan nilai bayaran yang perlu dibayar. Okey, kat bawah ni kita akan tengok ditulis dalam perkataan jumlah yang perlu dibayar dalam perkataan ringgit Malaysia 2,768 sahaja. Okey, ini ditulis dalam perkataan. Apa yang ada di bawah? Pengesahan penjual. Dan ini adalah tanda tangan ataupun cap syarikat. Okey, tanda tangan pembekal ataupun penjual. Okey,
mesti ada semua ni. Ini adalah invoice yang lengkap. Okey, cuba kita tengok. Berdasarkan invoice, nyatakan kuantiti barang yang dibeli oleh syarikat pustaka cerah dan jumlah bayarannya. Okey, ini kita dah bincang tadi. Kemudian dia kata terangkan langkah untuk mengira nilai diskaun. Okey, nanti kita lihat bagaimana untuk mengira nilai diskaun. Macam tadi saya dah bagi tahu, nilai diskaun daripada jumlah keseluruhan barangan yang dibeli. Okey. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey. Baik. Rajah di bawah ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh Puan Noh. Okey, dibeli oleh Puan Noh. Apa? Ini bil yang tidak lengkap. Maksudnya kita tengok ada tempat yang kosong kan? Ada tempat yang tidak dinyatakan harga. Okey. Kuantiti 5, apa dia? Barangnya ialah tuala. Harga seunit bagi tuala ialah RM15.90 dan harga keseluruhan bagi tuala ialah RM79.50. Okey, yang kedua ialah beg. Beg dibeli oleh Puan Noh dengan kuantiti sebanyak 4. Okey, harga seunit beg kita tak tahu dan juga harga keseluruhan pun kita tak tahu. Okey, jom kita lihat bagaimana untuk mencari harga beg dan jumlah keseluruhan pembelian. Okey, ini adalah maklumat yang diberi. Harga sehelai tuala ialah setengah 1/2 daripada harga sebuah beg. Okey, tuala tu setengah daripada harga satu beg. Okey, RM15.90 adalah setengah ataupun separuh daripada harga beg. Okey, hitung jumlah harga bagi A. Hitung jumlah harga bagi semua barang itu. Okey, kita nak kena cari ni. Kita nak cari harga beg dahulu. Okey. Kemudian B, bagi setiap pembelian RM100 ke atas, diberi rebat sebanyak RM10. Hitung jumlah rebat yang diterima oleh Puan Noh berdasarkan soalan A. Okey, kalau kita lihat soalan B, dia ada kaitan dengan soalan A. Pastikan jawapan A awak mesti betul. Baru awak dapat jawab soalan B dengan betul. Okey. Kita lihat di sini. Saya tunjukkan. Harga tuala ialah separuh daripada harga beg. Okey, bila separuh, cuba awak lukiskan gambar rajah supaya awak nampak. Okey, ini adalah beg. Semua ni adalah beg. Okey, separuh. Separuh ni ialah tuala. Okey, tuala berharga RM15.90. Okey. Okey, 1/2 daripada beg ialah tuala. Jadi boleh tak kita dapat harga beg? Okey, RM15.90 ini juga mesti samalah RM15.90. Jadi beg sama dengan 2 darab RM15.90. So kita akan dapat RM31.80. Okey, ini adalah harga beg. Ini harga satu beg Untuk satu beg. Dia kata harga tuala 1/2 daripada sebuah beg. Separuh. 1/2 ni 1/2 daripada beg. Jadi beg penuh. Ini adalah beg. So RM15.90 tambah RM15.90, awak akan dapat harga satu beg iaitu RM31.80. Okey. Kemudian
Kita nak cari harga 4 buah beg. Harga 4 beg. So, kita dah dapat satu beg ialah RM31.80. Cuba kita darab sahaja. 4 beg darab dengan RM31.80. So, kita akan dapat harga beg ialah RM127.20. Okey, itu adalah harga beg. Okey. Okey, harga beg untuk 4 buah beg ialah RM127.20. Okey, sekarang ni tadi soalan minta kita cari jumlah harga keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan kita perlu tambah je lah. Harga tuala RM79.50 tambah dengan harga 4 beg iaitu RM127.20 dan kita akan dapat RM206.70. Okey, itu dah adalah harga keseluruhan. Okey, soalan B tadi apa yang dia cakap? Okey, ini RM206.70. Okey, untuk soalan B, kita tengok. Bagi setiap pembelian RM100 ke atas, diberi rebat sebanyak RM10. Okey, hitung jumlah rebat yang diterima oleh Puan Nur berdasarkan soalan A. Okey, soalan A tadi, kita dah dapat harga keseluruhan iaitu RM206.70. Okey, RM206.70. Jadi, kita tengok macam mana kita nak cari rebat. Okey, maklumat yang diberi RM100, kita akan terima RM10. RM200, 2 kali RM10. So, ada 2 100 dalam RM206.70. Ada 2, maksudnya kita dapat 2 lah rebat. Rebat RM10 tu. Okey, so rebat itu bernilai RM20. So, jumlah rebat yang diterima oleh Puan Nur ialah RM20. Okey, faham di situ? Boleh? Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Okey, cuba anak-anak lihat. Raja di bawah menunjukkan sekeping invoice yang tidak lengkap. Okey. Sekeping invoice. Ini adalah gambar invoice. Alright, kejap Okey, apa maklumat yang dalam invoice ini ialah barang yang dibeli daripada pembekal iaitu penjual daripada Setia Enterprise, pembeli ialah Pasaraya Tulen, Sendian Berhad. Okey, jom kita tengok soalan. Soalan, berapakah nilai wang yang dapat dijimatkan oleh Pasaraya Tulen? Okey, kita tengok. Dia kata wang yang dapat dijimatkan. Maksudnya kat situ kita tengok dekat nilai diskaun lah. Okey, nilai diskaun tu. Okey. B, Pasaraya Tulen menjelaskan bayaran selepas diskaun dengan 2 keping cek. Cek pertama bernilai RM500 dan berapakah nilai wang pada cek kedua? Okey, ini selalunya invoice memang dibayar menggunakan cek. Invoice tak dibayar dengan tunai, okey? Okey, so kita tengok soalan A dulu. Berapakah nilai wang yang dapat dijimatkan oleh Pasaraya Tulen? Okey. Okey, jumlah bayaran sebelum diskaun. Kalau kita lihat di sini, majalah sebanyak, okey, kita baca sikit. Apa ni? Maklumat yang dalam jadual. Okey.
Kuantiti majalah ialah 80. Harga seunit majalah ialah RM6.50. Okey, barang yang kedua ialah kotak pensel dengan kuantiti sebanyak 50 dan harga seunit ialah RM8.40. Okey, so kita cari dulu harga keseluruhan majalah dan kotak pensel. Okey, right. So, jumlah bayaran sebelum diskaun. Majalah 80 darab dengan RM6.50, kita akan dapat RM520. Kotak pensel 50 unit darab dengan RM8.40, kita dapat RM420. Dan jumlah keseluruhan ialah RM940. Okey. So, ada diskaun kan? Ada diskaun sebanyak 10%. Jadi, itulah wang yang dapat pembeli jimat. Okey, kita akan cari nilai penjimatan tersebut. Okey, 10% ialah 10% daripada jumlah keseluruhan, iaitu RM940. Okey, so kita buat pengiraan dengan pemansuhan sifar. Okey, so kita akan dapat sebanyak RM94 nilai yang dapat dijimatkan oleh pembeli. Okey. Okey, itu maksudnya itu adalah nilai diskaun yang diterima. Okey, maksudnya pembeli tak perlulah bayar RM940 ni. Okey, pembeli dapat diskaun sebanyak RM94. Okey, soalan yang kedua. Pasaraya Tulen menjelaskan bayaran selepas diskaun dengan 2 keping cek. Okey, cek pertama bernilai RM500. Berapakah nilai wang pada cek kedua? Okey. So kita pun dapat harga selepas diskaun. Kita cari dulu harga selepas diskaun. Okey. Harga asal RM940 tolak dengan harga nilai diskaun sebanyak RM94. So anak-anak akan dapat RM846 yang perlu dijelaskan oleh Pasaraya Tulen. Okey. Okey. So Pasaraya Tulen ni dia buat bayaran melalui cek. Dia kata Pasaraya Tulen gunakan 2 cek. Dia beri ataupun dia bayar dengan menggunakan 2 cek. Cek yang pertama cek yang pertama ialah RM500 kan? So macam mana kita nak cari nilai untuk cek yang kedua? So keseluruhan yang perlu dibayar ialah 800. Oh maaf, kat sini 846 tersalah type ni. 846. Okey. So, kita tolaklah dengan cek yang pertama iaitu RM500. So, kita akan dapat nilai yang kedua ialah RM346. Okey. So, kita lihat kat sini sekejap. 846. Okey. So, kita tolak cek yang pertama ialah RM500. So, kita dapatlah nilai cek yang kedua iaitu RM346. So, kat sinilah jawapan untuk soalan B. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, cuba kita lihat. Raja di bawah ialah bil yang tidak lengkap bagi barang yang dibeli oleh Puan Yati. Biskut harga seunit tak dinyatakan, harga keseluruhan tak dinyatakan, beras pun sama. Okey, cuba kita lihat. Kuantiti biskut ialah 7, kuantiti beras ialah 1 dan kuantiti susu tepung ialah 3 dengan harga seunit RM13.50 dan harga keseluruhan ialah RM40.50. Okey, untuk jumlah keseluruhan ketiga-tiga barangan ni diberi sebanyak RM110.50. Okey. So, cuba kita lihat apa maklumat yang diberi. Jumlah harga biskut adalah sama dengan harga beras yang dibeli. Biskut, 7 biskut dan 1 beras mempunyai harga yang sama.
Okey. So A, berapa harga sepaket biskut itu? So kita kena cari harga biskut dulu. Okey. So berapa harga sepaket biskut itu? Jumlah tolak harga susu tepung sama dengan harga biskut tambah beras. Okey, kita lihat. Jumlah keseluruhan ialah RM110.50 tolak dengan harga susu tepung iaitu RM40.50 dan kita akan dapat sebanyak RM70. RM70 ni adalah harga biskut dan harga beras. Sama harga. Bila sama, apa yang perlu kita buat? Okey, dia kata ingat, harga biskut sama dengan harga beras. Jadi, bila sama dalam dua barangan, kita perlu bahagi dengan 2. So, RM70.50 dibahagi dengan 2, kamu akan dapat jawapan sebanyak RM35. Okey? Okey, so kita nak cari harga sepaket biskut. Harga biskut ialah RM35 untuk 7 paket biskut. Okey, untuk cari sepaket, ingat, sepaket. Bila ada perkataan se ni maksudnya satu. Nak cari satu mesti guna operasi bahagi. Okey, so RM35 bahagi dengan 7. Ini saya gunakan gambar rajah. Ada 7 kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi RM35 bahagi dengan 7. Dapatlah sepaket biskut iaitu RM5. Okey, senang saja kan? Okey, ingat kalau ada perkataan se bermaksud satu. Untuk cari satu mesti kita gunakan operasi bahagi. Alright, seterusnya soalan B. Soalan B. Rebat RM5 diberikan untuk setiap pembelian RM50 ke atas. Okey, RM50 dapat RM5. Okey, pembelian RM50 awak akan dapat RM5. Okey, berapakah jumlah rebat yang diterima oleh Puan Yati? Sama juga macam tadi. Okey, sama juga macam tadi. Maklumat diberi RM50, dapat RM5 rebat. RM100, 2 kali RM5. So, ada dua RM50 dalam RM110.50. Jadi, nilai rebat yang diterima oleh Puan Yati ialah RM10. Okey? Alright. Okey, ini adalah soalan. Okey, seterusnya kita tengok. Soalan seterusnya. Dia bagi satu invoice. Ini adalah invoice. Invoice yang tidak lengkap. Okey, apa yang soalan minta? Lengkapkan invoice. Ni bukan di bawah ni, di sebelah. Lengkapkan invoice di sebelah ni. Okey, bila kita lihat di sini, invoice ni tiada jumlah harga keseluruhan kasut sukan dan harga keseluruhan stoking, nilai diskaun dan jumlah yang perlu dibayar. Kita nak penuhkan tempat kosong ni. Okey, yang pertama kita tengok apa yang perlu kita cari. Kita perlu cari atau kira jumlah harga kasut sukan. Yang pertama. Yang kedua, jumlah harga stoking. Dan yang ketiga, nilai diskaun. Dan yang keempat, jumlah yang perlu dibayar. Okey, kita akan cari satu-satu. Jumlah harga kasut sukan iaitu harga seunit kasut sukan ialah RM19. Kuantiti yang telah dibeli oleh pembeli ialah 60 unit. Okey, so kita akan dapatlah, kita cari. Macam mana nak cari? 60 darab dengan RM19. Okey, so kita akan dapat jumlah keseluruhan kasut sukan ialah RM1,140. Yang kedua, jumlah harga stoking. Stoking dibeli dengan kuantiti sebanyak 100 unit. Dan harga seunit ialah RM8.70 dan harga keseluruhan stoking ialah RM870.
So kita dapatlah kat situ harga kasut sukan dan juga harga stoking. So kita cari harga keseluruhan jumlah semua. Jumlah harga keseluruhan kasut iaitu RM1,140 tambah dengan harga stoking RM870. So kita akan dapat RM2,010. Okey, tapi kat sini kalau kita lihat di bawah tu dia ada tolak diskaun niaga sebanyak 10%. 10% maksudnya dia pembeli dapat diskaun. Okey. So kita cari dulu nilai diskaun. Nilai diskaun 10%. 10% bermaksud 10/100 darab dengan harga asal harga keseluruhan iaitu 210. So, kita masukkan sifar atas dan bawah satu-satu dan 2010 dan 10 di bawah. Satu sifar, satu sifar. Jadi yang tinggal apa di sini? 1 darab RM201. So, nilai diskaun yang kita dapat ialah RM201. Okey, ini nilai diskaun. Okey. So, maksudnya daripada jumlah keseluruhan 2010, kita tolaklah RM201 nilai ataupun diskaun yang telah diberi. Okey, jumlah asal tolak diskaun iaitu RM210 tolak RM201. So kita akan dapat RM1,809. So kita lihat bagaimana kita nak lengkapkan invoice. Kita dah cari tadi, kita dah buat pengiraan. So kita masukkanlah dalam kita punya jadual invoice. Ni jumlah kasut 1,140, jumlah stoking RM870, nilai diskaun RM201, dan jumlah yang perlu dibayar ialah RM1,809. Dan yang terakhir sekali, masukkan nilai dalam perkataan. Okey, 1,000 iaitu ringgit Malaysia, RM1,809 sahaja. Okey, so lengkaplah kita punya invoice. Okey. Alright, so kita tengok soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Kita tengok. Jadual tidak lengkap di bawah adalah sebahagian daripada barang yang dibeli oleh Puan Nina. Okey, yang ini awak kena faham betul-betul. Kuantiti barang ialah susu tepung sebanyak 2. Harga seunit susu tepung ialah RM35 dan harga untuk 2 susu tepung ialah RM70. Mentega tidak dinyatakan harga. Jumlah juga tidak dinyatakan harga. Okey, cuba kita lihat di sini. Soalannya, Puan Nina membayar RM100 dan menerima baki RM15. Berapakah harga sebuku mentega? Okey, dia bagi tahu kat situ. Puan Nina bayar dengan RM100 dan dia dapat baki sebanyak RM15. Okey, nanti kita tengok. Yang kedua, untung daripada jualan 5 tin susu tepung dan 2 buku mentega ialah RM51. Jualan bagi 2 tin susu dan 2 buku mentega itu mendapat untung sebanyak berjumlah RM24. Hitung untung jualan setin susu tepung. Okey. Okey, dia kata, yang ni awak kena faham betul-betul ni. Ni dia kira untung. Dia suruh kita kira untung. Tapi kita ada cara untuk kita tengok untuk mencari harga setin susu tepung. Okey, kita tengok soalan A dulu. Kalau kita lihat tadi, susu tepung berharga RM70. Okey, Puan Nina bayar RM100. Okey, dan menerima baki RM15. Right? So, ini adalah RM100. Kalau anak-anak lihat di sini adalah RM100. Ini adalah contoh gambar rajah. Anak-anak boleh buat pengiraan terus. Buat pengiraan terus 100. Daripada RM100, kita tolak susu tepung 50, 60, 70. Tolak susu tepung RM70.
Kemudian kita tolak lagi baki yang yang Puan Nina terima ialah RM15. 10, 5. So, apa yang tinggal di sini ialah 5, 10, RM15 untuk mentega. Untuk 2 buku mentega. Okey? So, kat sini kita nampaklah harga 2 buku mentega ialah RM15. Untuk cari 1 mentega, untuk mencari sebuku mentega, mesti guna operasi bahagi untuk cari 1. So, RM15 bahagi 2 iaitu RM7.50. Satu harga untuk sebuku mentega. Okey. So, kita dah jawab untuk soalan A. Okey, soalan B. Cuba kita lihat soalan B. Untung daripada jualan 5 tin susu tepung dan 2 buku mentega ialah RM51. Ni untung 5 susu, 2 mentega, RM51. Kemudian, jualan bagi 2 tin susu dan 2 buku mentega itu mendapat untung berjumlah RM24. 2 susu, 2 mentega, RM24. Okey. So, hitung untung jualan setin susu tepung. Okey, cuba kita tengok kat sini. 51, kita ambil 5 tolak 2 sama dengan 3. So, kita ambil nilai yang sama ni. Daripada RM51 ni untuk 5 susu dan 2 mentega. Okey, 2 susu, 2 mentega ialah 24. Awak kena tolak 51 tolak 24 ni, awak akan dapat RM27 untuk 3 susu tepung. Okey, 3 tin susu. Jadi 27 ni ialah harga untuk RM27 ni adalah untung untuk 3 tin susu. Okey. So, kalau awak lihat di sini, awak boleh soalan ni awak boleh lihat di buku teks muka surat 77. Okey, nanti kalau tak sempat awak boleh semak buku teks. Okey, so kita dapatlah 3 tin susu iaitu RM27. Okey, ini adalah kita gunakan algebra Okey. So, 1 tin susu bermaksud nak cari 1 kita mesti bahagi dengan 3. So, RM27 bahagi dengan 3. So, kita dapatlah RM9 untuk untung jualan setin susu tepung. Okey. So, anak-anak boleh rujuk dalam buku teks dan ada cara-cara penyelesaian. Okey. Okey, untuk setiap latihan yang anak-anak buat yang melibatkan pengiraan di rumah, kalau nak semak, anak-anak boleh semak menggunakan kalkulator. Okey, boleh semak gunakan kalkulator. Mungkin nak hantar kat cikgu pun boleh, kan? Jadi, awak buatlah latihan sebanyak mungkin yang awak boleh buat. InsyaAllah, awak akan dapat memahami setiap tajuk ataupun setiap latihan yang awak buat. Okey, cikgu rasa sampai di sini dulu. Sampai di sini sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak semua jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam subjek matematik sekolah rendah. Okey. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih diucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19. #Perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.